أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang berusaha barisan kepimpinan Masjid Setia Alam, tuan-tuan imam, pegawai dan ahli dan kuasa, tuan-tuan guru, para alim ulama, orang-orang saleh yang berada di sekeliling kita, seterusnya muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-samalah kita meneruskan syukur kita ke hadirat Allah Azza wa Jal, kerana Allah masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam sehinggalah kepada ketika ini. Dan syukur tidak terhingga kita ke hadirat Allah SWT kerana berikan kesihatan dan kelapangan masa, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat duduk di sini, di rumah Allah yang indah ini, untuk kita mengisi masa kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita semua, insya-Allah. Muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ni kita dapat memulakan kuliah kita yang telah dipindahkan dari surah Luqmanul Hakim ke sini, dan sepatutnya mulanya bulan lalu, ya, bulan apa tu, Februari, dan saya tak dapat hadir bulan lepas kerana kuarantin positif COVID, ya. Jadi alhamdulillah semuanya baik-baik saja, melainkan ada diberikan bekas-bekas batuk lah, tuan-tuan. Jadi orang yang belum pernah kena positif ni, dia senantiasa risau, ya, dengan orang batuk-batuk tu. Jadi bila dah kena positif ni, batuk tu dah biasalah, dia susah nak hilang lah. Saya ingat dia susah nak hilang lah itu, ya, bukannya kuman tu ada lagi, insyaAllah. Jadi kalau saya tempat batuk tu, jangan risau lah, ya, insyaAllah. Lagipun jauh ni, lebih 1 meter, insyaAllah, ya. Baik, malam ini kita sambung bicara tentang zakat dan pengagihan harta zakat. Setelah kita berbicara pada beberapa bulan yang lepas tentang orang-orang yang berhak mendapat zakat daripada firman Allah SWT surah Taubah yang biasa kita dengar, innamas sadaqatu lil fuqara, sampai akhir. Jadi setelah kita tahu geng-geng mana yang boleh diberi zakat,
Dan 8 ini panggil asnaf, ya, golongan-golongan yang berhak mendapat zakat. Tuan-tuan, saya mungkin dah cerita di Luqman hari tu, tapi saya ulang baliklah bahawasanya ada segelintir kita yang tak tahu golongan mana yang dapat, golongan mana yang tak dapat. Sehingga bila satu golongan dapat, dia kata kenapa saya tak dapat, dia begitu. Ataupun dia pertikai, kenapa golongan ini dapat, kenapa itu tak dapat, kenapa anak yatim tak dapat. Saya contoh, ya, kenapa anak yatim tak dapat? Kerana dalam surah, dalam ayat ini tidak disebut al-aitam. Jadi ada tempat lain tu kenapa yatim dapat. Rupanya anak yatim itu dia miskin atau fakir. Jadi dapat dia zakat itu bukan atas kapasiti yatim, tapi atas kapasiti fakir atau miskin. Cuma kebiasaannya anak-anak yatim ini tak miskin, fakir lah, antara dua. Jarang anak yatim tu yang kaya, jarang, tapi ada. Setelah orang tua dia meninggal, dia tinggalkan harta pada anaknya, kaya lah dia. Tapi rata-ratanya orang susah, ya. Jadi orang tu, orang kita dia sudah terdoktrin dengan bila anak yatim dikira asnaf. Tidak, ya. Jadi dia itu dikira asnaf atas kapasiti miskin, ataupun dia itu fi sabilillah, ataupun ibnu sabil dan sebagainya. Itu jelas kepada kita. Kerana pertikaian-pertikaian ini tidak akan selesai kalau tidak melalui belajar, ya. Jadi kita tahu kan dari 8 tu, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, sampai ke akhir itu tak ada sebut anak yatim. Juga tak ada sebut single mother, ibu tunggal, tak ada, tuan-tuan. Sian ibu tunggal tu tak dapat dia, masjid ni teruk lah, dia kata kan. Tak ada disebut ibu tunggal dalam ayat itu. Tapi kalau dia miskin, baru dapat atas dasar miskin, kapasiti, ya, miskin atau fakir. Baik. Serupa juga dengan anak-anak orang belajar kan, yang dipanggil fisabilillah. Jadi fisabilillah ni pula tak semestinya miskin, namanya pun fisabilillah. Jadi dia boleh jadi dia itu berharta, tapi dia dapat zakat, bukan atas asnaf miskin, tapi asnaf fi sabilillah, ya. Taib. Dan begitu juga dengan amil, ya, orang-orang yang memungut zakat, seperti amil-amil yang berada di masjid-masjid kita lah, tuan, yang kutip-kutip duit fitrah tu. Itu pun serupa juga. Tak semestinya dia kena miskin baru dia tu boleh jadi amil, tidak. Itu atas kepada, dilihat kepada faktor ataupun sudut yang berbeza. Taib. Baik, kitab yang di sana dibawa kemari tak? Tak ada. Ada berapa biji tu? 5 naskah, ya. Jadi kena bawa kemari lah. Nanti kat sana takut jin baca, tuan. Muka surat 377, ya. Baik, bagaimana membahagikan zakat kepada orang yang berhak? Baik, sebelum saya panjangkan, mungkin ada di sini yang baru dalam kuliah ni. Jadi kita menggunakan kitab Fiqh Al-Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Ini kitab yang biasa diguna, ya, di Selangor terutamanya, iaitu Fiqh Manhaji, membicarakan ibadat mengikut mazhab Syafi'i. So saya tekankan mula ni mazhab Syafi'i. Jadi nanti tak ada timbul ada pendapat lain, itu pendapat lain, ni mazhab Syafi'i. So fokus kepada mazhab Syafi'i, kalau ada pandangan lain pun diraikan. Taib. Bagaimana membahagikan zakat kepada orang yang berhak? Jadi macam mana caranya? Kalau kita selamanya kita serah kepada LZS lah, Lembaga Zakat Selangor, ya. Mungkin ada yang nak bagi sendiri ke, dan macam mana ke, dia malah pergi pejabat ke, macam mana cara membagikan? Zakat dibahagikan kepada golongan yang telah disebutkan yang berada di tempat zakat dikutip, mengikut mazhab Asy-Syafi'i yang muktabar. Zakat itu dibahagikan di tempat dia dikutip. Maksudnya tuan-tuan akan mengagihkan zakat di tempat sinilah. Kalau kutip di sini, agih di sini. Bukan kutip di sini, agih di apa ni, Johannesburg, agih di Myanmar. Tak, agih di sini dulu. Itu mengikut mazhab kita. Sebab itu kan kalau kita belajar dulu kan, dulu sekarang samalah belajarnya pun. Siapa yang bekerja di tempat itu, maka bayarlah zakat di situ, mengikut mazhab Syafi'i. Yang itu disebut
aulawiyatnya atau afdaliyatnya. Yang bagusnya begitu. Kalau bayar tempat lain bukan tak boleh, boleh tak ada masalah. Cumanya yang utama kerja di sini, bayar di sini gitu. Kerana ada orang buat argument ya, suka hati saya lah, saya yang bayar kata dia. Jadi bila main suka hati ni susah nak jawab tuan-tuan. Sebab agama dia bukan main suka hati kan, dia main dalil dan hujah. Jadi kalau rasionalnya kerana dia mendapat rezeki di sini, maka disalurkanlah di sini. Itu aja. Bukannya isu besar sampai nak bergaduh-gaduh. Tapi ada saja pandangan-pandangan lain yang mengatakan boleh saja dibayar di mana-mana. Afdalnya tak ada afdal. Kerja sini, bayar di tempat lain tak ada afdal. Sama je. Tapi mengikut mazhab Syafi'i, begitulah keadaannya. Taib. Nombor 1, kriteria dia kalau nak bagi zakat tu, kalau semua golongan ada, maka ia wajib diserahkan kepada mereka semua dan tak boleh dikecualikan walaupun satu golongan. Maksudnya apa? 8 tadi tu. Kalau tuan-tuan boleh mengadakan 88 tu, kena bagi 88 tu. Dan saya fikir hampir mustahil. Kita sendiri cari hampir mustahil. Ataupun mustahil. Miskin, fakir boleh cari lagi. Amil boleh cari lagi. Fisabilillah boleh. Tang al-gharimin, ibnu sabil, dan apa lagi, al-muallafatu qulubuhum tu, kita pun tanpa benda lah ni kan. 8 tu, 8 golongan tu. Kena cari semua, kena agihkan semua. Kalau nak agih sendiri, tuan-tuan, contoh zakat tuan-tuan 1 juta ya. Contoh 1 juta lah. Kalau betul pun tak salah kan, 1 juta. Jadi tuan-tuan kena cari 8 golongan tu, semua kena bagi. Susah lah. Kalau susah, bagikan lembaga zakat, settle masalah. Itu je. Kerana ada orang yang tak percaya dengan lembaga zakat ya. Jadi dia boleh buat sendirilah. Dia kata lembaga zakat ni entah bagi tidak, wallahu alam. Kita pun kata, ustaz percaya ke? Saya tak kata percaya, saya tak kata tak percaya. Dia kerja dia buatlah. Kalau dia tak bagi, dia dengan Allah SWT tanggung. Itu aja. Kita kan, kalau kita ada bukti dan kita sayang duit zakat tu dia sia-siakan, okey lagi. Tapi kita tak ada bukti depan mata pun, tuan ya. Jadi kerja kita sebagai rakyat ni, orang awam ni kerjanya senang tuan. Kita bagi, tentu pemerintah punya urusan. Jadi jangan pening-pening kepala sebagai orang awam ya. Tak payah jadi pemikir sangat. Kerana kita tak payah dah. Kita punya urusan seharian ni pun dah pening kepala dah. So kita rasa campur benda-benda yang boleh lagi memecahkan kepala kita. So urusan agama ni diserahkan kepada pemerintah ya. Kemudian ada nota kaki di bawah tu, dia kata apa? Di sisi bukan Asy-Syafi'iyah. Dengar ya. Di sisi bukan, maknanya selain Asy-Syafi'iyah, maksudnya mungkin Al-Malikiyah, Al-Hanabilah, Al-Hanafiyah, ia boleh diserahkan kepada satu golongan saja atau kepada seorang saja daripada mana-mana golongan. Bukan saja satu golongan, seorang je pun boleh. 1 juta, bagilah fakir miskin tu seorang, ambillah kau 1 juta. Tapi bagi selain daripada mazhab Syafi'i, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata diserahkan kepada yang paling memerlukan. Jadi dia nampak ada fakir di situ, bagi fakir 1 juta. Ambil kau seorang 1. Kaya lah dia tuan-tuan. Tak ada dia fakir dia dah. Jadi milioner lah dah tuan-tuan ya. Tak ada yang fakir. Mengikut pandangan mazhab selain Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang buat juga, maka dia telah bertaklid dan mazhab selain mazhab Syafi'i. Baik, kriteria kedua untuk memberi kepada orang tu, cari golongan sendiri. Kalau satu golongan tiada, bahagiannya dibahagikan kepada golongan yang lain. Jadi gini, kalau kita jumpa cuma 7 golongan aja, cari jumpalah 7 tu banyak tuan-tuan. Kita 5 lah ya. Cari hulu gilir ujung kampung, dapat 5 golongan. Fakir, miskin, fisabilillah, kita jumpa mu'alaf, kita jumpa amil. Jadi ada 3 lagi tu. 3 lagi yang tak jumpa tu kan, dia kata apa? Bahagiannya dibahagikan kepada golongan yang lain. So kena bagi-bagi kepada 5 tu. 3 tu kena bagi-bagi dengan 5 yang bagi balik kepada yang 5 tadi. Tak boleh dia pegang dan dia ambil kat dia pula. Walaupun tu duit dia kan, tapi sebenarnya bukan duit dia. Kan kita belajar zakatnya bukan duit kita kan. Orang punya tapi ditumpang dalam akaun kita. Lebih kurang macam tu lah, 2.5% tu orang punya. Jadi Islam ajar kita usaha sendiri
Konon-konon kita usaha sendiri, padahal Allah tolong tu. Kalau tak tolong kita pun tak idea apa tuan. Kita usaha, kita dapat duit tu, kita dapat kereta tu, tapi bukan semua tu kita punya. Itu Islam ajar kita 2.5% orang lain punya. Suka tak suka kita mau terima, kena terima. Saya tak setuju sebab saya kerja siang dan malam, malam dan siang, malam siang malam, siang malam. Tiba-tiba 25% orang lain punya pula. Kita suka tak suka itu ketetapan Allah tetapkan pada kita. Nanti kalau Allah ungkit kita, baru kita ngangan tuan. Kita kata, mana boleh Allah, aku kerja siang malam, punch card pukul 8, balik pukul 10. Tiba-tiba 25% orang punya. Kalau Allah kata, yang boleh kau punch card tu siapa yang bagi rezeki kau? Baru kita pun yang kau boleh pergi kerja tu siapa yang izinkan kau? Dia pun sampai engkau boleh kerja sampai pukul 10 tu siapa yang izinkan kau? Lagi banyak. Kalau kena ungkit tak boleh, kalah kita. Tuan-tuan pengalaman lagi luas lah ya, yang umur dah 60-70. Tuan-tuan ni boleh compare masa tuan-tuan kerja muda dulu, start 20-an ke atas lah kerja. Kemudian tuan-tuan compare umur 30, 40, 50, 60. Prestasi kita kerja tak sama dengan 20 dulu. Dulu masuk office kita boleh gagah lagi. Lama-lama dah 40 ni, bas punch card kita pun duduk, lama-lama matanya dia tutup, pelan-pelan terkejut. Nampak tak? Kita pun buat kerja, main komputer, tekan macam. Saya cerita pengalaman saya baru 40 ni, baru 40 saya ni tuan, dah macam tu dah. Apa lagi 50 nanti. Dia tak fit dah ya. Kalau fit pun tak semacam umur 20 ya. Jadi semua-semua tu kan Allah yang bagi tu rezeki tu. Boleh kerja sampai kerajaan sampai 60, baru disuruh berhenti, pencen lah. 60 tu umur pencen. Kerja kalau boleh 65 mau lagi kerja, sambung lagi. Itu pun action lagi. Itu pun Allah bagi tu rezeki dan kekuatan. Dulu saya ingat mula-mula pergi umrah umur 19. Time tu sa'i tu, kalau dia kata berlari-lari anak di sini hijau dulu kan. Dulu dia ada hijau, berlari anak. Bukan berlari anak, lari kalwis, pecut. Masa tu kuat lagi. Kita nak cepat habis kan. Tempat tak berlari pun kita lari sebab kuat lagi, 19 tahun. Masa pergi pula umur 30-an lebih. 30-an lebih tu pun dah start berjalan, berhenti ya, minum zam-zam ya. Baru 30-an tuan. Pergi baru ni umur 40, lagi teruk naik tu. Naik tu gini apa? Skuter. Kalau buat evolusi tu teruknya laku ni. Dia pun berlari, jalan berhenti-berhenti, naik skuter. 50 rial satu seat. Kita pun inna safa wal marwata. Nanti pergi lagi 50 tak tahulah naik apa tuan. Nauzubillah min zalik lah. Mudah-mudahan masih naik skuter lah. Sebab dia tenaga dah kurang ya. Jadi jangan perasan sangat ini aku rezeki aku cari sendiri tu. Dah jangan perasan. Kalau kita Islam diajar begitu, semua-semuanya adalah izin Allah ya. Kan ada tu orang nak pergi haji, nama dah naik tahun tu pergi haji, dia pun naik kapal terbang kan. Bila naik kapal terbang sampai ke airport Jeddah tu di Madinatul Hujjaj, kira-kiranya udah 80% insya-Allah akan dapat title haji lah tu. Tapi tak juga, rupanya demam dia. Sampai di airport demam. Ni bukan zaman Covid, zaman dulu lah, sebelum Covid dia. Sebab sekarang ni kalau demam je Covid, asal demam je Covid, Covid je demam ya. So dulu ni sebelum tak pergi haji tuan, duduk di hotel ataupun di hospital selama demam yang teruk tu. Sehinggalah orang habis buat wukuf, orang dah buat hari tarwiyah, dah baling-baling semua. Sehat dia. Tuan-tuan cakap apa? Tak nak kurang asam tu dah habis baru sihat. Tak kata tu. Nampak? Adakah dia balik, dia buat haji? Dia tak buat haji lah. Dia cuma naik kapal terbang dan duduk hospital tu je. Jangan kata kita kata tahun ni pergi haji garanti aku title balik haji lah, Haji Munir lah ni. Belum tentu. Tapi kalau tuan-tuan pakat dengan rombongan tuan-tuan tu, nanti balik jangan cakap aku sakit tau. Kau cakap aku sihat, jadi balik orang pergi Haji Munir, tu boleh. Kau tim boleh. Tapi nipu lah. Sebab dulu masa kecil kan, saya duk fikir orang kalau pergi Mekah tu balik ke haji lah. Dia tak tahu kerja apa kat Mekah tu kan. Nak kena tawaf, nak kena
wukuf, nak kena mabit di Muzdalifah, nak kena Ramil Jamarat, nak kena apa ni, melontar sebanyak 3 hari tu. Rupanya banyak kerjanya nak jadi haji ni. Bukan beli tiket, duduk ngang balik Haji Munir. Dah banyak kerja punya. Sebab tu bila balik haji tak ada panggil haji, marah tuan-tuan. Sebab aku dah penat tau, kau panggil aku pak cik je. Contoh tuan. Jangan marah ya tuan haji, contoh, saya contoh. Marah dia. Pula tu ni 2 tahun kena apa ni, 2 tahun delay kan. Kau panggil aku pak cik, dah lah aku 2 tahun delay tau. Patutnya haji double. 2 tahun delay. Dia lupa semua tu Allah bagi tuan-tuan, kekuatan semua tu. Macam ni lah tuan-tuan, kat kampung kita kan dulu kan ada gangster dulu kan. Sekarang dah jatuh je dia apa, kan slow je dah, tak kuat apa. Kalau kena hembus pun jatuh dia dah. Dulu dia kuat lah. Dulu kira dia dengan rimau tu sekali lah tuan-tuan. Sekarang cucu dia tolak macam tu pun dia tumbang lah. Sebab tak kuat lah ya. Supun juga dengan harta kita. Jangan kita terlalu sombong kerana bukan semua yang kita adalah akaun tu kita punya ya. Baik. Kriteria ketiga. Kalau bahagian satu golongan melebihi keperluan ahli golongan itu, lebihan itu diserahkan kepada golongan lain. Kalau lebih lah ya. Tapi biasanya tak cukup tuan, tak cukup biasanya. So kalau ada lebih, kena bagi golongan yang perlu lagi. Dia pemberatan dia, kalau lembaga zakat Selangor, pemberatan dia fakir adalah persen dia kena banyak daripada miskin. Miskin dia banyak daripada yang bawah dia lah, al-mu'allab dan sebagainya tu, sehinggalah ke ujungnya. Dia bukan sama ya. Itu pengamalan yang dibuat di Selangor. Wallahu alam di tempat lain saya tak tahulah. Tapi yang diberitahu dulu begitu. Pemberatan berlaku antara satu asnaf ke asnaf yang lain. Jadi kalau kita agih sendiri, agak sukar kita nak buat tuan-tuan, dan susah ya. Dulu, zaman-zaman dulu kan orang-orang buat bendang, buat bendang. Bendang kan dia ada zakat dia kan. Jadi biasanya orang dulu dibagi ke saudara dia yang miskin dan susah. Bukan waris dia tahu, bukan anak dia, bukan bini dia, tapi saudara dia, sepupu ke, pakcik ke, yang bukan waris ya. Jadi itu amalan yang dibuat dululah, mungkin dulu sebelum ada pusat zakat Selangor, zaman-zaman dulu ya. Jadi baginya beras kan orang buat bendangan, beras banyak. Dia tak bagi duit kan, sebab mazhab Syafi'i yang original, yang asalnya, dia zakat kena bagi benda yang diniagakan tu. Kalau dia zakat beras ataupun daripada padi, maka dia kena zakat dengan beras, bukan pakai duit ya. Duit ni kita telah mengikut mazhab selain Syafi'i. Sekarang lah, kalau dulu macam itulah bagi beras. Jadi tak berapa rasa berat, kerana beras tu memang daripada bendang dia. Tapi orang kita ni kalau duit, biru muka tambah hijau tuan, duit tu. Sebab tu orang fidyah, fidyah kan, orang fidyah kita, orang Melayu pun fidyah popular tak. Jadi kalau ada orang mati aja, dia akan kira fidyah dulu. Ayah dia meninggal ke, mak dia ke, dia akan kira daripada umur 15 tahun balik tu lah, banyak tu. Jadi oleh kerana bagi beras, dia tak kisah sangat, berasnya 1 lori pun tak apa. Tapi kalau tukar duit, dia ada gigil sikit, sebab duit ni Dan lembaga zakat Selangor pun saya tak siap, saya dia pun tak terima dah beras ni, susah nak agih dan tempat simpanan tak ada. Mungkin kalau duit bolehlah diagihkan Baik, fidyah ni. Masjid-masjid pun sama tuan. Kadang-kadang berasnya dikumpul di office tu sampai tinggi ni, nak cari orang nak bagi ke orang ni ya. Sebab kebanyakan orang dia kalau beras dia tak berapa maulah ya. Dia nak keperluan dia sekarang, dia nak cash. Tapi tak tahu kalau beras tu beras mahal, mungkin boleh jual lah ya. Kalau beras hancur ni orang nak beli pun tak berapa lah. Jadi sebab tu kita urusan zakat kita semua menggunakan cash, kerana meraihkan suasana semasa yang orang perlukan cash sekarang berbanding barang sebab orang keperluannya beza-beza. Macam raya kan, kalau kita bagi zakat, bagi beras lagi, dia beras banyak dah. Dia nak beli baju raya, sebab tu dia nak cash. Baju raya, apa lagi tuan, kuih raya, mercun banyak juga tu, pakai duit zakat ya. Dengan setiap salah itu.
macam hari tu raya tahun bila? Tahun sudah lah ke tahun sebelum tu, yang kerajaan tak bagi raya tahun sudah lah. Tahun sebelum tu bagi sehari raya, tahun sudah tak boleh raya langsung. Oh, dia orang main mercun seakan-akan besok kiamat. Sebab tak bagi raya je, siap kau. Dia dah standby mercun semuanya. Belum azan kan? Saya tengok Bilal ni risau ni. Asal baru cakap sikit dah azan. Jadi malam raya tu, ya Allah, di Meru lah, di Setialam saya tak tahu lah, sebab saya di Meru. Macam perang tuan, sebab dia tahu kerajaan tak bagi raya esok. Jadi kita fikir ini hari tu masa PKP sibuk tak ada duit, ini dah ada duit beli mercun. Tak marah kita tuan. Jadi tuan-tuan punya cukai tu bagi bantuan susah kat dia orang beli mercun. Sakit hati tuan Kecuali lah dia mercun tu dibuat sendirilah. Ini dia beli tuan. Dan mercun tu bukannya murah ya, mahal. Baik, tak apalah tu. Dan yang keempat, zakat dibahagikan kepada semua golongan yang ada secara sama rata walaupun keperluan mereka berbeza kecuali amil. Dia mendapat upah sebelum zakat dibagikan berdasarkan apa yang terjelaskan. Baik, kalau ikut kitab Fiqh Manhaji ni dia punya uruf ataupun kitab ini ditulis dengan suasana Syria ya. Sebab tu kita sebelum ni dia ada istilah-istilah di negara Syria, kiraan semua tu kita ke Malaysia tak tahulah. Beza kiraan. Bukan maksud kiraan beza, suasana dia. Tapi mazhabnya masih Syafi'i di Syria. Jadi di pengamalan di sana boleh jadi semua zakat tu dibagi sama rata. Fakir pun itu, miskin pun itu. Mana kalau ada 8 golongan, satu golongan 12% kan itulah ya. Tapi di Selangor wallahu alam yang baru saya tak tahu ya, yang sebelum ini kalau fakir dia lebih sikit persennya, miskin kerana keperluan mereka itu lebih. Tapi kalau mengikut penulis kitab ni dibagi sama rata ya, kecuali amil. Kerana amil tu dia bukan atas dasar dia tu miskin ke apa, tapi kerana dia bekerja ya. Amilin adalah pekerja zakat. Jadi macam orang kerja di zakat tu dikira amil. Kita ada amil, ada pembantu amil kan? Macam itulah. Jadi akan diberikan bahagian amil itu sebelum diserahkan kepada golongan yang 7, baki yang 7 itulah. Kemudian tak disyaratkan sama rata antara ahli bagi satu golongan, bahkan boleh dilebihkan sebahagian dari yang lain. Satu golongan tak disyaratkan, contoh fuqara, fakir-fakir ni kita jumpa 5 orang, tak disyaratkan 5-5 tu kena dapat persen yang sama, tak disyaratkan. Boleh fakir A dapat lebih sikit daripada fakir B, boleh. Tengok kepada kebijaksanaan pemerintah ataupun tukang yang bayar zakat tu. Dia tengok ni fakirnya tak berapa fakir, hak ni fakirnya ada nampak ada estro sikit rumah dia ni. Kan sekarang ni dia punya benchmark apa tuan? Pergi rumah ada estro ni dia miskin tak berapa katanya. Tengok ni aerial pun tulang ikan pun dah tercabut, ni miskin sungguh ni. Pergi lagi bumbung pun berlubang, air tak ada, ni fakir ni. Macam tu lah. Kita pun tak tahu cara orang pilih kan. Cuma di Selangor, di Lembah Kelang ni, kalau kata setakat ada estro dah dikatakan kaya, tak betul lagi tuan. Kerana haddul kifayah mau 3,000 kan, 3,000 isi rumah dikira miskin di Lembah Kelang. Kalau di Sarawak Bernam 3,000 Yahu lagi tuan, tak bayar tol. Apa lagi, sana McD pun jauh, kat Sungai Besar jauh. Jadi nak daripada kampung saya nak ke Sungai Besar tu malah lah makan sini lah. Kalau duduk Setialam sikit-sikit nak jumpa McD, sikit-sikit lagi. Sekarang senang je, panggil Pak Cik Panda tu je. Tahulah koyak tak koyak dompet yang tuan lagi. Jadi kita ni konon-konon kita mengatakan kita ni susah hidupnya, tapi gaya hidup macam tak susah Kecuali yang betul-betul susah, kita kesian lah dan sangat bersimpati. Ada golongan yang susah sangat telah ditutup oleh golongan yang acah-acah susah ni ya, dimasuk-masukkan dalam Facebook dan sebagainya. Dan itu bukan syarat, maka bolehlah satu golongan atau satu asnaf dibagi tidak sama rata pun boleh. Apabila pemilik mahu membahagikannya sendiri ataupun melalui wakilnya, dia wajib membahagikannya sekurang-kurangnya kepada 3 orang daripada setiap golongan sekiranya bilangan mereka tak dapat dikira. Kalau tuan-tuan nak bagi sendiri zakat, kena bagi satu asnaf paling kurang 3 orang. Kenapa dia kata?
Kerana Al-Quran menyebut setiap golongan menggunakan kata jamak, yakni kata plural, dan minima bagi jamak ialah 3. Yang mana ni? Ayat tu, innamas sadaqatu lil fuqara. Fuqara tu plural, versinya plural. Kalau singular apa? Fakir. Fuqara plural. Jadi kata mazhab Syafi'i, kerana Allah sebut plural, kena cari satu golongan 3 orang mesti. Kecuali dah tak jumpa dah, cari sampai ke ujung-ujung parit tak jumpa juga tuan, satu je ada, bagilah. Tapi kena cari sampai 3, kerana Allah menggunakan kata jamak. Fuqara jamak, masakin jamak, miskin-miskin, wal muallafatu qulubuhum jamak, muallaf, wa fi sabilillah dan sebagainya. Dimulakan dengan kalimat plural. Begitu detailnya mazhab Syafi'i, ya. Dan sekiranya bilangan mereka boleh dihitung, mudah diketahui dan kebiasaannya boleh ditetapkan, maka zakat tersebut wajib diserahkan kepada semua apabila ia dapat memenuhi keperluan mereka. Jadi kalau dapat jumpa semua, kena bagi semua lah. Lama-lama tuan-tuan, bila orang baca kitab ni, bagi kat lembaga zakat dah senang, aku nak bagi dah lah, tak ada masa nak cari orang ni, kan? Silsilah kita pun tak tolong orang. Macam saya sendiri, ada bila orang ada WhatsApp, saya ada duit fidyah ni ustaz, tolong bagi-bagi, aku dah pening kepala dah aku. Bukan sikit tuan, kadang 8,000 fidyah, 5,000. Percaya pula dengan muka aku ni. 8,000 tu boleh beli iPhone tau, Pro Max 13 katanya. Tapi sebab dia kata imam, tak kalah imam nak menipu kan. Itulah. Jadi kita pun cari kawan-kawan yang, kita kan masjid ada biro bajikan kan. Jadi database tu ada kat dia orang je. Minta nama bagilah fidyah tu, ya. Tapi kalau orang tak ada maklumat ni, pening tuan. Banyak tu 5,000, 3,000 fidyah kan. Fidyah yang jenis saya kata tadi, dia tak puasa daripada umur 15 tahun tu, kalau dihitung duit berasnya 10,000 mau 8,000, ya. Banyak tu. Dan kalau dia meninggalkan, tidak memberi salah seorang daripada mereka dalam kedua-dua keadaan disebutkan di atas, dan dia tahu dia hendaklah memberikan kepada orang itu harta yang paling minima nilainya. Jadi sebenarnya kalau nak cari sendiri memang susah lah. Kita ni jadi susah kita. Sebab tu pemerintah menyediakan badan untuk zakat ni, bagi dekat zakat. Kalau tuan-tuan bermazhab dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Jadi di zaman yang moden ni, orang dah banyak belajar kan, dia pun ada pandangan lain tu, ikut sana je lah, tak payah ikut Syafi'i lah. Begitu banyak orang. Dan kita pun tak boleh nahan orang tuan. Kamu mesti ikut Syafi'i, kalau tidak nanti berdosa tau. Tak nak cakap macam tu kan. Jadi masing-masing, cuma kita guide, kita kata itu adalah sumber dana, maksudnya zakat di setiap negeri tu dia ada kerja dia masing-masing. So kita bagi dia agih lah, ya. Di luar pengetahuan kita tu, kita tak boleh buat apa. Macam saya sebut tadi, ada orang tak percaya dengan bahagian pengurusan itu dan ini, ada orang tak percaya dengan Baitul Mal, ada orang tak percaya dengan itu dan ini. Di luar pengetahuan kita, wallahu alam, kita serah pada Allah SWT. Yang penting kita sudah memberi. Macam ada orang selalu cakap kan, bagi sedekah dekat budak-budak yang dekat petrol pump, dekat RNR tu. Macam mana tu? Dia orang tu saya dengar sindiket. Dia pun dengar tuan, dia tak cek pun, tak siasat pun. Saya dengar orang kata sindiket. Macam mana nak bagi? Bagi kita. Jadi kalau kita pasti dan tahu sungguh-sungguh sindiket, kita ada pilihan lah. Tak payah bagi, tak apa. Kalau kita rasa kesian kat budak tu, kita bagi kat budak tu, gitu aja. Dan itu pulang kepada kita sebenarnya. Jadi tak payah kita nak pergi hasut-hasut orang lain, ya. Kita dah tak nak bagi, kita hasut orang lain pula, ya, untuk tak bagi sama. Baik. Kemudian satu tajuk kecil, memindahkan zakat dari tempat ia diwajibkan. Kata penulis rahimahumullah ta'ala, zakat tak boleh dipindahkan dari negeri yang wajib dikeluarkan zakat, iaitu tempat harta itu. Tak boleh keluar daripada setiap alam ni ke tempat lain, ya. Selagi mana masih wujud orang yang berhak menerimanya di negeri tersebut, walaupun negeri yang jaraknya dekat. Selagi mana di setiap alam ni masih ada asnaf, dia tak boleh buat keluar. Melainkan udah lebih-lebih, ya, semua udah tak nak terima zakat. Bila ditelefon pun encik mendapat nama encik tersenara dengan penerima zakat. Saya tak mau. Saya pun nak cari orang zakat ni. Sampai tahap tu tuan, boleh pergi Meru. Meru banyak orang susah tu, ya. Saki baki banjir tu banyak orang susah.
tak dapat lagi yang 3,000, 1,000 dapat. Yang beratur kan. Banyak orang susah tuan. Ni contoh ya, nak bagi faham. Kalau kita kata tu negeri lain tu boleh buat, itu tak tahu dia punya taklid daripada mazhab mana, kita tak tahulah. Cuma daripada mazhab Syafi'iyah muktamad, maka kita tidak dibenarkan mengeluarkan harta itu keluar selama mana ada orang susah di dalamnya, ya. Macam kita buat korban, lebih kurang sama dia punya ni calculation dia. So kalau tempat tu masih ada orang yang perlukan daging korban, habiskanlah di tempat itu. Kalau dah ada lebih kan, bila kita hantar ke rumah orang, terima kasihlah bang, peti air saya pun dah tak muat, tu boleh-boleh ke tempat lain yang nak kepada daging korban, ya. Kemudian katanya lagi, ini kerana perbuatan itu membelakangkan dan menyakitkan hati orang yang berhak di negeri yang diwajibkan zakat itu dikeluarkan, disebabkan keinginan dan harapan mereka bergantung kepadanya. Kena pula kawan tu dengar zakat dikeluarkan dari negeri itu, sakitlah hati dia tuan-tuan, ya. Kerana orang susah, kita kata alamak itu pun nak terasa ke? Kita senang tuan, alhamdulillah. Macam daging korban ke, tak dapat daging pun bising ke? Yalah, kita gawat orang tak akan korban. Hak lain tu yang sihat-sihat tu dia mau. Lepas tu kita pula nak beli daging, Allah, type je kat food runner ni kan, laju je sampai rumah. Jadi orang-orang yang tak mampu ni, dia mengharapkan setahun sekali makan daging tu. So kita jangan meremehkan perkara ni, ya. Kadang-kadang pasal daging pun mau gaduh ke? Boleh jadi gaduh lah. Sebab tu, sebab pembahagian tak adil, ya, dan tidak mengikut dan menjaga hati dan perasaan orang lain. Sebab itu dalam fiqh ni, dalam contoh dalam bab emas, ya, kan kita yang banyak orang tunjuk kat Facebook tu, dilarang sebenarnya tunjuk emas di Facebook, tunjuk duit tinggi ni. Dia akan menyakitkan hati orang yang tak mampu. Orang tengok mentang-mentang banyak duit tabur, padahal duit tu pun print ni kan, tipu punya. Di print color tu ditumpuk tinggi. Itu pun kaya ni. Kalau betul, yang betul pun ada kan, emas tu. Dia akan menyakitkan hati orang yang tidak mampu. Dan juga disebabkan sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sewaktu beliau diutuskan ke Yaman, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Beritahu kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan zakat ke atas mereka, diambil daripada orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang fakir mereka. Baik, kita berhenti setakat ini. Isyak pun dah masuk. Kita akan sambung pada selepas Ramadan nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.